Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, kami akan menerangkan berkenaan dengan projek membaiki dunia, iaitu troli pelbagai guna dengan menggunakan teknik scamper. Pengenalan kepada scamper. Scamper ialah kaedah yang boleh digunakan untuk menggalakkan kreativiti, menawarkan pendekatan yang teratur untuk membantu seseorang berfikir secara kreatif dan mempelajari lebih lanjut. Setiap manusia mesti bercita-cita untuk terus maju ke arah itu, untuk mengembangkan diri dalam cara ataupun dengan mencipta sesuatu yang baru. Kita harus berfikir secara kreatif. Untuk menjadi kreatif, bagaimanapun tidak selalunya mudah. Pada dasarnya, setiap orang kreatif dengan cara mereka sendiri sejak lahir. Akibatnya, salah satu strategi untuk meningkatkan kreativiti kita adalah dengan menggunakan metodologi scamper. Setiap huruf dalam akronim scamper bermaksud kaedah pemikiran yang memberi inspirasi kepada pemikiran kreatif. Contohnya seperti S substitute mengganti, C combine mengkombinasikan, A adapt mengadaptasikan, M magnify memperbesar, P put to other use meletakkan ke fungsi lain, E eliminate menghilangkan atau mengecilkan, dan R rearrange, reverse ataupun mengatur semula. Mengenal pasti masalah. Masalah dilihat apabila individu, kumpulan atau organisasi menyedari perbezaan yang ketara antara apa yang diingini dan apa yang sebenarnya. Penyelesaian masalah ialah proses di mana situasi, keadaan, isu dianalisis penyelesaian yang boleh dilaksanakan, ditentukan dan tindakan pembetulan diambil untuk mencapai objektif yang diingini. Sebagai contoh adalah masalah troli di pasaraya. Masalah troli di pasaraya boleh ditambah baik dengan memasang beberapa produk ataupun item tambahan. Contohnya seperti calculator, magnifying lens dan QR Max system yang dikomputerkan yang akan diterangkan sebentar nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syamil bin Muhammad Sharif A184224. Hari ini akan memperkenalkan tentang produk yang telah ditambah baik melalui teknik scamper. Produk yang telah ditambah baik melalui teknik scamper ini adalah multi-purpose trolley atau dikenali sebagai troli pelbagai fungsi Smart Shopping Cart, iaitu telah diperkenalkan dan diubah sesuai dengan menambah baikkan fungsi kalkulator pada troli untuk memudahkan urusan pembelian di pusat beli belah. Troli beli belah termasuk bekas untuk menyimpan barangan beli belah ini juga mengandungi tag data berkod. Peranti pengibasan dipasang pada bekas beli belah dan dikonfigurasikan untuk mengimbas tag data item beli belah bertujuan untuk menentukan jenis item atau barangan yang dibeli. Sistem komputer pula direka dan berfungsi untuk mengira jumlah kos item barangan yang dibeli, di mana ianya diimbas menggunakan identiti item beli belah yang ditentukan. Selain itu, faedah yang boleh dimati adalah daripada membuang masa untuk melangkau baris giliran, skrin sentuh di troli juga boleh menunjukkan item yang berdekatan yang diletakkan di rak jualan, dan ia boleh mengesyorkan pembelian berdasarkan item yang telah diletakkan di dalam troli. Tablet yang terbina ini di dalamnya juga boleh bertindak sebagai peta kedai dan membantu pelanggan untuk mencapai barangan yang dicari, dan dalam masa sama ia dapat menjimatkan masa. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang maksud substitute, menggantikan, dan combine, menggabungkan dalam konsep scamper. Substitute adalah berusaha memikirkan dan melakukan penggantian bahagian dari masalah yang berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran dengan sesuatu yang berbeza dari sebelumnya. Sebagai contoh, troli pasaraya. Troli keluli boleh digantikan dengan menggunakan troli plastik kerana troli plastik jauh lebih murah berbanding dengan troli keluli. Selain itu, troli plastik juga jauh lebih mudah digunakan berbanding troli keluli kerana ia lebih selesa dan kurang bunyi kerana beratnya yang ringan. Combine adalah berusaha memikirkan dan melakukan penggabungan dua atau lebih bahagian tertentu dari masalah yang berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran untuk mencipta proses atau hasil yang berbeza.
Meletakkan kalkulator dalam troli dalam konsep gabungan boleh membantu pengguna mengira dengan lebih mudah dan mengetahui jumlah sebenar barangan yang akan dibayar kemudian. Adapt atau menyesuaikan. Bahagian ini akan membuat untuk berfikir tentang perkara-perkara yang kita perlukan untuk membuat produk berkenaan mengikut idea kita dengan mengubah masalah yang dikenali dan menghilangkan masalah berkenaan. Teknik ini juga menerapkan konsep kepada idea baharu yang mungkin menghasilkan sesuatu yang baharu. Dalam projek ini, idea yang disesuaikan dan digunakan adalah troli yang mempunyai kanta pembesar serta lampu. Kanta pembesar seperti yang lebih dikenali dalam bahasa industri adalah jenis pembesar low vision. Secara umum, kanta adalah sesuatu instrumen atau alat yang digunakan untuk membantu dalam pemeriksaan visual bahagian-bahagian benda dan benda-benda kecil. Idea ini diwujudkan bagi memudahkan warga emas dan mereka yang mempunyai masalah rabun untuk zoom harga barang dan maklumat barang yang perlu dibeli semasa membeli belah di pasaraya besar. Lampu yang diberi pada kanta pembesar juga membantu dan memudahkan pembeli untuk menyemak harga barang dan maklumat di tempat yang gelap. Modification ataupun memodifikasi. Kadang-kala sesuatu produk akan menjadi hebat dalam pasaran sedia ada, tetapi masih ada beberapa pengubahsuaian yang diperlukan untuk mengekalkan produk berkenaan dalam pasaran. Berikut adalah beberapa perkara yang boleh kita ubah sesuai dengan produk. Perkara yang boleh diubah sesuai adalah seperti saiz, bentuk, warna atau atribut yang lain. Dalam kaedah memodifikasi troli, kami menggunakan idea troli yang bertingkat 2 dan mempunyai fungsi brake yang dapat mengawal troli dengan mudah. Kebanyakan troli di pasaraya kini adalah mempunyai keluasan yang terhad dan tidak memuatkan kesemua barang yang ingin dibeli pada masa yang sama. Ini menjadikan pelanggan menggunakan dua troli yang berbeza untuk mengasingkan dan menyusun barang yang dibeli oleh mereka. Dengan adanya troli yang bertingkat 2, kita dapat menyusun dan mengasingkan barang mengikut berat, saiz dan juga barang basah dan barang kering. Dalam masa yang sama, apabila troli diisi dengan barang yang banyak, ia akan menyebabkan kesukaran untuk menolak dan mengawal troli berkenaan. Sebagai solution bagi isu ini, kami menukarkan style roda kepada yang mempunyai fungsi brake yang memudahkan pengawalan gerakan troli tersebut. Fungsi brake tersebut juga dapat digunakan pada tangga yang dapat berputar dan menaikkan troli daripada tangga ke tangga yang lain. Ini juga dapat memudahkan wanita atau suri rumah yang datang membeli belah ke pasaraya berseorangan dengan senarai barang yang banyak. Seterusnya, P put to another use, iaitu kami akan menambahkan sistem peta berkomputer pada troli. P put to another use bermaksud produk, proses atau perkhidmatan yang sedia ada digunakan untuk aplikasi yang lain yang berbeza daripada aplikasi atau penggunaannya pada masa sekarang. Sistem peta berkomputer ini merupakan sebuah alat elektronik yang akan dipasang pada troli yang berfungsi dengan menunjukkan lokasi barangan yang hendak dibeli oleh pelanggan. Inovasi yang dilakukan pada troli serbaguna ini akan sangat membantu terutamanya kepada warga tua. Manakala E bermaksud eliminate ataupun elaborate merupakan proses menghilangkan atau menghapus sebahagian komponen produk, proses atau perkhidmatan yang sedia ada untuk menghasilkan suatu produk, proses atau perkhidmatan yang baharu. Idea kreatif kami ialah baby carrier.
Adakah ianya selamat untuk meletakkan bayi di atas troli? Secara logik, ibu bapa seharusnya menunggu bayi sehingga boleh duduk dengan kuat tanpa sebarang sokongan, yang di mana selalunya bayi berumur sekurang-kurangnya 6 bulan. Apabila bayi cukup umur untuk duduk di dalam troli, kita boleh ikat dia dengan selamat menggunakan tali pinggang keledar. Jika tidak ada tali pinggang keledar, sebaliknya jangan dibiarkan duduk di atas kerusi kerana mereka berkemungkinan akan jatuh dan mengalami kecederaan. Ini adalah kerana sesetengah pasaraya menyediakan troli dengan tempat duduk bayi yang tidak lengkap dengan alat keselamatan, ataupun alat keselamatan yang sedia ada telah pun rosak. Oleh yang demikian, kumpulan kami telah memutuskan untuk membuang idea baby carrier pada troli. Okey, nama saya Ahmad Fakir Beramli. Okey, jadi dengan menggunakan teknik R dalam memperkenalkan produk troli berkalkulator ini, pengguna boleh membayar sejumlah cas perkhidmatan dengan kaedah memasukkan kad sahaja ke dalam pemegang kad yang disediakan seperti ditunjukkan di dalam lakaran. Untuk menggunakan troli serbaguna dan wang deposit akan dikembalikan semula selepas digunakan. Ini salah satu cara R yang kami terapkan dalam produk kami. Di troli serbaguna tersebut, terdapat satu lubang untuk meletakkan satu keping kad untuk menghidupkan peranti konfigurasi tersebut. Bagi mengakses dan menggunakan sistem peranti di troli tersebut seperti yang ditunjukkan di lakaran yang dibuat. Okey, antara langkah-langkah untuk menggunakan troli serbaguna daripada mulaan sehingga habis adalah seperti berikut. Okey, langkah pertama ialah pengguna memilih troli serbaguna yang ingin digunakan untuk membeli belah. Okey, kemudian pengguna menolak troli tersebut dan pergi ke kaunter khidmat pelanggan untuk mendapatkan kad akses untuk menggunakan peranti di troli tersebut. Okey, kita pergi ke langkah ketiga. Pengguna membayar wang deposit RM10 untuk mendapatkan kad akses dan mencucuk kad tersebut ke dalam lubang kad yang disediakan di peranti atas troli tersebut. Yang keempat, pengguna menghidupkan peranti pengimasan dan boleh mula menggunakannya dengan mengimbas tag data pada item untuk mendapatkan info tentang produk serta harga barangan tersebut. Okey, kita pergi ke langkah kelima. Selepas selesai membuat pembelian, peranti pengimasan akan menjumlahkan semua barangan tersebut dan pelanggan dapat menyediakan wang atau kad bank untuk terus membuat bayaran di kaunter pembayaran. Okey, kita pergi ke langkah yang terakhir, iaitu langkah yang ke-6. Selepas selesai menggunakan troli serbaguna tersebut, pelanggan memulangkan troli tersebut di kaunter khidmat pelanggan serta membuat tuntutan semula wang deposit RM10 dengan syarat troli tersebut tidak mengalami kerosakan serius yang berpunca daripada pengguna. Ini antara salah satu kami bagi kemudahan dan dengan menggunakan kaedah R daripada Scamper ini, yang kami menggunakan kad terhadap produk kami yang menyenangkan pelanggan dan mudah mereka guna untuk keselesaan mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, dengan bantuan kaedah teknik Scamper ini, penambahbaikan ke atas troli untuk kemudahan pengguna dapat dilakukan. Troli serbaguna atau Smart Card Troli ini dilihat sebagai satu produk yang amat berguna dan memberi pelbagai faedah kepada pengguna serta pihak pasaraya. Sebagai tambahan kepada aplikasinya untuk menjana idea untuk menambah baik produk atau perkhidmatan, Scamper juga boleh digunakan untuk perkara seperti mencetuskan idea untuk menghasilkan satu penyelesaian terhadap sesuatu permasalahan. Jika dilihat dalam memperkenalkan troli serbaguna ini, permasalahan semasa membeli barangan di pasar raya dapat diatasi. Jika sebelum ini kita sering mendengar bahawa semasa membeli belah, pengguna mempunyai masalah untuk mencari produk yang ingin dibeli kerana saiz pasar raya yang besar, mempunyai masalah untuk mengetahui harga item ataupun barangan tersebut kerana tiada tag harga di sebahagian rak jualan, dan juga mempunyai masalah ketika ingin membuat pembayaran akhir di kaunter di mana pengguna telah berbelanja lebih daripada bajet mereka kerana mereka tidak mengetahui jumlah harga barangan yang diambil, dan akhirnya mereka perlu meletakkan atau memulangkan semula ke tempat asal di rak jualan tersebut, dan ianya memberi kesan kepada pengguna lain yang beratur di belakang mereka. Akhir kata, dengan memperkenalkan produk multi-purpose troli ini, permasalahan pengguna dapat dibendung kerana penambahbaikan telah dilakukan.